Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, sehinggalah perkataan beliau faslun fi adabil alimi. Ini satu fasal pada menyatakan adab orang yang alim. Orang alim ni sebenarnya sepatut sudah beradab. Tetapi kerana ada orang alim ni tidak ada adab, maka kita sebut adab-adab bagi orang alim. Takut manusia menganggap mengaji itu hanya mengaji ilmu saja tanpa mengaji adab. Ada orang kejar ilmu, kejar pengetahuan sehingga melupakan adab. Semakin tinggi ilmu dia, semakin tinggi pangkat kedudukan dalam ilmu, semakin tidak ada adab. Maka orang yang tidak ada adab, orang yang tidak beramal dengan ilmu dia. Semakin tinggi ilmu dia, semakin kuat hujah dia kepada diri dia sendiri. Itu orang alim. Antara orang alim yang tidak ada adab, yang rasa sombong dan takabur adalah iblis. Iblis ni guru kepada para malaikat, tetapi ilmu dia tidak ada adab, maka ada sifat sombong di dalam diri dia, maka dia dibuai daripada syurga. Kerana satu kesalahan, iaitu rasa hebat diri berbanding Nabi Allah Adam AS. Itu baru kesilapan. Sebab tu katanya ulama, apabila kita duduk tempat molek, apabila kita berada dalam keadaan molek, kita jangan sombong, kita jangan ada takabur, jangan jadi orang tidak beradab. Bimbang-bimbang takut iblis kerana satu kesalahan dia sudah dibuai daripada tempat yang enak, tempat yang molek. Kita bimbang kerana kesalahan kita juga, kita dibuat lagu tu juga. Tu adab orang alim. Katanya Imam Bajuri, maksud orang alim itu manittasafa bi'ilmih. Orang alim manittasafa bi'ilmihi, orang yang bersifat dengan ilmu dia, yakni mengamalkan apa yang ia tahu. Mengamalkan apa yang ia tahu.
maka jadilah dia semakin tinggi ilmu dia, semakin tinggi adab dia. Katanya Imam Nawawi, kalulah bukan tok pekoh jadi wali, maka siapakah lagi akan jadi wali? Kalulah bukan orang alim ataupun tok pekoh akan jadi wali Tuhan, maka tidak ada dah makhluk lain kecuali pokok dia saja. Kerana apa? Kerana pokok dia tu orang ahli ilmu, orang ada ilmu. Tetapi katanya Imam Nawawi, kerana dia tidak beramal dengan ilmu, sebab itulah orang-orang alim sekarang dia tak jadi khamak. Bapa Allah Ta'ala beri ke khamak kaum mulut masing kepada orang lain berbanding orang alim, kerana dia tidak mengamalkan ilmu dia. Dia kata, dan adab-adab orang yang alim itu ada 17 perkara, 17 benda. Pertama, ihtimal, yakni menanggung sesuatu dan menerima sesuatu yang didatangkan oleh murid daripada pertanyaan dan pekerjaan yang menyusahkan dia. Kita nak jadi orang alim, kita kena tanggung beban, sanggup menerima apa saja susah daripada murid kita, daripada pendengar kita. Tanya soalan pelik-pelik, tanya soalan hok napuk remeh, tapi kena layanlah. Moga kita nak jadi orang alim sangat. Kalau tidak, jadi tukang masuklah. Maka tugas dia kena layan, kena tanggung perangai manusia. Kalau kerja muka lain tak payah bercara, maka orang alim ni kena tahan sabar, kena banyak tanggung. Yakni hendaklah orang alim itu bersifat dengan sabar pada sesuatu yang datang kepadanya daripada segala yang menyusahkan dia, dan jangan lekah memarah ia akan muridnya itu. Contoh dia, urusan dia dengan murid dia. Murid dia kadang-kadang tanya tak cakap royak, tak cakap berapa, dia nyawak tak faham juga. Kadang-kadangnya mari juga berdua jaga-jaga. Tapi kena sabar. Jadi wirid kita itu adalah sabar. Kerana nak melatih orang nak jadi alim, nak jadi pandai ni memang sukar, memang susah. Dan dia sendiri pun mengalami perasaan itu. Maka dia kena ingat kata, ada orang belajar bersungguh pun tak boleh jadi orang alim. Rezeki boleh jadi orang alim. Maka jangan cepat marah. Kita mengajar tasawuf, mengajar bab sabar, tiba-tiba kita marah ke anak murid kita. Ni tak sabar kata. Cara ajaran tu dengan cara tak sabar. Tapi mengaji tajuk sabar. Sabar kat sikit. Patut kalau sebut sabar, sabarlah. Tu nampak cara sabar. Ni tak sabar kau. Mana? Cara tak sabar, tapi beri perkataan sabar. Maka dengan praktikal selalu. Kedua, luzumul hilmi, yakni sayugianya bagi orang yang alim itu bersifat dengan hilim. Apa maksud hilim? Yakni tiada lekas marah. Apa maksud tidak lekas marah? Jika berlaku situasi yang menyebabkan kita kena marah, tetapi tak marah orang ni. Anak murid dia awak perangai, anak murid dia awak lagu ni. Apa maksud tidak marah? Tak buat hukumnya? Tak, buat hukumnya tapi tidak marah. Orang buat hukumnya dengan benci kepada anak murid tidak menghasilkan kesal kepada hukumnya dia. Kita kena niat kebaikan untuk murid kita, niat supaya dia jadi lebih haling daripada kita, lebih baik daripada kita, lebih wali misalnya. Kena niat lagu tu. Maka setiap hukumnya kita dapat dirasai oleh murid. Seorang rotan benda sama, ya pihak rotan, hak ni rotan juga. Tetapi rotan orang yang marah, orang yang benci lagu lain, rotan orang yang sayang dan sabar lagu lain. Kita tengok mak ayah kita rotan kita, tapi kita tak pernah marah. Sebab apa? Sebab kita tahu dia rotan kita kerana apa. Begitu juga seorang murid. Kalau dia tidak tahu kenapa dia dihukum apa dia, maka dia akan memberontak. Maka seorang guru mesti kena banyak bersabar.
Pertama, tanggung suatu benda yang menyusahkan. Kedua, sentiasa melazimi sifat hilim ni, lemah lembut maknanya. Bersabar ketika marah. Beza apa dia hilim dengan sabar? Sabar ni pada semua keadaan. Hilim pula khas dalam bab marah. Sabar ketika nak marah tu dipanggil hilim. Halimun. Ketiganya duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Seorang guru mesti duduk dengan cara haibah. Duduk senyap. Jangan banyak bergerak. Kerana banyak bergerak menunjukkan tiada kehebatan. Ya duduk kena senyap. Kepala kena tunduk. Tu cara sebenarnya seorang guru. Adat-adat dia nak jadi seorang guru kena lagu tu. Lepas tu kita duk yoya-yoya lauk antara bangsa lah apa dia. Katanya syair, katanya perkataan orang Arab, kasratul mizah tuzhibul haibah. Kasratul mizah tuzhibul haibah. Banyak bergurau dengan anak murid menghilangkan kehebatan kita dengan murid. Sebagai seorang guru, dia perlu hebat di mata murid dia. Bapa perlu, bapa nak ke dunia kau nak suruh anak murid dia hormat tak? Kerana kalau atuk guru itu tidak hebat di mata murid, payah dia nak arah. Anak murid jadi tak dengar. Anak murid jadi melawan. Tapi kalau guru dia tu hebat di mata dia, maka mudah kita nak arah, nak royak gapo dia mudah dengar kata. Tapi kalau murid tu tak pandai haibah guru dia, maka dia tidak akan dengar kata. Maka antara nak suruh nampak haibah ni, melazimi keadaan haibah, duduk senyap. Jangan kecek kosi-kosi. Jangan duk gurau dengan anak murid. Kalau tidak, dia tak dengar kata. Orang tua kata kalau banyak gurau, tak dengar kata anak murid kita. Kurang ke bergurau menyebabkan barulah dia dengar kata. Tu anak murid. Setengah guru memang melazimi lagu tu. Setengah guru tiada. Tak cara kau haibah. Sebab apa? Dia buat saing anak murid dia. Kerana lebih mesra dia kata. Dia tak buat satu gap, tahu gap. Satu benda yang menghalang anak murid pergi kepada guru. Kerana terlalu haibah guru, ada anak murid tak berani nak pergi depan guru dia. Tetapi ada setengah guru buat ke haibah tu supaya anak murid dia mudah nak bertanya, mudah nak gapo dia. Macam-macam keadaan seorang guru bawa ke, orang tua panggil bawa ke seorang guru. Keempatnya meninggalkan takabur atas sekalian hamba. Jangan ada sifat takabur. Apabila orang lain, dia akan rasa dia hebat, dia besar lebih daripada orang lain. Orang lain ni belakang hamba yang belakang. Ya rasa lagu tu. Ni takabur, perangai iblis. Bapa timbul takabur kerana dia ada kelebihan, yakni ilmu di dalam dada dia. Orang yang ada ilmu, sama ada kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan rupa paras, maka dia akan rasa lebih daripada orang lain. Tak boleh nak buat perkataan tu. Kita ada ilmu cuma ni, cakap kita rasa kita tu bodoh, payah nak buat perkataan. Muka kalau dia comel, cakap kita rasa kita uduh, payah. Kita ada pitih, cakap kita nak kata kita miskin, tak boleh. Maka nak buat sifat takabur bagi orang yang ada kelebihan sangat sukar. Tapi kalau orang muka uduh dah, takabur lagi berat. Kalau dia memang sesak barak pitih, tak ada. Nak takabur lagi, berat. Dia jahil bodoh letak apa atas belakang pun, nak rasa takaburnya suka dia orang. Maka orang yang ada kelebihan, memang payah nak buat sikap takabur ni. Melainkan atas orang yang zalim kerana menegahkan daripada zalimnya. Apa maksud takabur atas orang zalim? Kita bersikap tegas. Jangan ikut orang jahat. Kita kena bimbing dia, bukan dia membimbing kita. Dia mari nak duduk dengan kita, kita kena bimbing dia. Kerana dia berharap daripada bimbingan kita. Jangan kita rasa takabur. Kecuali takabur kepada orang zalim. Lawan kepada orang zalim, rasa besar diri, rasa lebih mulia daripada orang zalim. Jangan ikut perkataan dia. Lawan tindak tanduk dia. Ni tu panggil masuk takabur atas orang zalim.
Nabi kata tolonglah saudara kamu yang dizalimi dan yang zalim. Katanya sahabat, ya Rasulullah, kalau orang hak kena zalim tu hamba faham tolong dia lagu mana? Kalau orang zalim lagu mana hamba nak tolong dia? Nak tolong katak sekali dia kau mana? Dak, Rasulullah kata mu nak tolong orang zalim, tangan dia nak buat jahat mu pegang tangan dia. Mu cekak daripada perbuatan dia, maka mu tolong orang zalim. Kelimanya memilih tawaduk, yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang banyak dan pada majlis orang banyak. Memilih tawaduk ni lagu mana? Yakni secara zahirnya lah. Bukan maksud dia lagu tu tawaduknya. Jangan suka duduk depan. Kalau duduk depan ni nampak sangat kita nak membesarkan diri, nak duduk tasadur dipanggil. Suka duduk di hadapan majlis. Kalau boleh duduk celah-celah kipah ke, bira kolah ke, sekali pun aling dengung. Ni walau jalan selu-selu nak suruh orang tengok muka dia, nak suruh orang panggil duduk depan. Ada juga terbaik lagu tu. Dianya tahu sebuah salah juga tapi suka duduk depan. Dan orang alim ni suka duduk depan kerana dia rasa dia layak berada di hadapan. Sekalipun kita layak berada di hadapan, tapi kita pilih jalan duduk di belakang. Tapi memang kalau kita jadi layak duduk belakang dah, tiba-tiba kau ya tawaduk, duduk alik belakang. Kau ya tawaduk apa? Muka tempat demo dah. Ya hak tawaduk ni tempat demo duduk depan, tapi demo duduk belakang. Hak tu baru tawaduk. Hak ni memang tempat demo duduk belakang dah, tiba-tiba duduk belakang tapi rasa tawaduk. Hak tu beli pak sirat dah tu. Bertukar bertakir, hak tak tahu alik-alik jatuh dah tu kawan tu. Dalam majlis yang banyak. Ni mari tu kat mari. Nah, walau tak si duduk lah mana nak suruh orang panggil duduk depan. Jangan ajar lagu tu. Ni benda ni mazmumah. Tak molek bagi orang-orang alim. Ajar duduk di mana-mana majlis, duduk gitu ya. Lainlah kalau orang panggil paksa ke gapo, tak apa. Tapi kalau orang tak panggil tak sudut gilah. Dan jangan rasa kita tawaduk duduk belakang. Rasa tawaduk itu sebenarnya tidak tawaduk dah. Keenanya meninggalkan bergurau-gurau senda dan bermain-main. Nak jadi seorang guru yang hebat, yang beradab, jangan duk bergurau senda dan bermain-main. Kalau bergurau senda, hilanglah kehebatan sebagai seorang guru. Gurau sikit-sikit boleh kira lagi. Tapi gurau melampau, jadi pok tolu, berlakon jadi kambing, tok guru berlakon jadi kambing, anak murid naik atas belakang, calo kuda kau boleh. Tu berdoa dah tu. Gurau kalau tahap ni tak tukar anak murid hok mana, guru mana. Anak murid kena jaga adab dia, guru kena ada adab dia. Bapa guru kena duduk depan. Bapa anak murid kena siung tangan. Patut tok guru lah tawaduk siung tangan anak murid. Dak tukar adab dia, anak murid kena siung tangan. Sekalipun tok guru tawaduk setara mana, sistem dia, adab dia, anak murid kena siung tangan. Anak murid kena khidmat ke tok guru. Sekalipun tok guru tawaduk tak sodok kira. Susah pada anak murid. Anak murid pakai baju mahal, tok guru pakai baju cari. Dia kena siung tangan kawan ni. Hak ni tu cara dia. Nak tawaduk kena siung tangan anak murid. Jangan. Nak tawaduk betul tapi jangan siapa melanggar adab dia. Hak siapa dia kena dikhidmat, siapa dia yang berkhidmat, hak tu kena jaga. Tawaduk ni letak dalam hati kita, berbanding dengan orang lain. Ketujuhnya kasih sayang dengan orang yang belajar kepada dia. Orang belajar dengan dia, orang mari nak mengaji dengan dia, kita kena sayang. Apa maksud sayang? Cakna dengan dia. Biar dia lepas fardu ain. Dia mari dengan kita dengan penuh harapan nak baiki kehidupan dia, nak baiki ilmu dia, nak minta panduan dengan kita, maka cara sungguh. Lepaskan ilmu fardu ain. Ni mengajar tak tahu alif alif jatuh. Kalau tak fardu ain punya mengajar juga, nyanyolah lepas fardu ain dulu. Sekurang-kurangnya kalau dia mari dengan kita, lepas dah fardu ain. Amanah kita sebagai orang alim dengan orang yang belajar dengan kita. Tu kasih sayang maksud dia. Cara cakna dengan dia dan berperangai dengan lemah lembut pada pekerjaan dan perkataan. Wak kerjaan kecek lemah lembut.
Kecek lemah lembut ni bukan kata kecek lemah lembut dok. Kecek tegah tapi lemah lembut. Bahasa-bahasa sangat enak didengar. Bukan kata kecek slow tapi bahasa kasar. Ni kecek slow ya. Tapi bunyi lagu tu bukan maksud dia lagu tu, bukan di suara nah. Lemah lembut itu di perkataan. Dia kecek derah tapi orang sedap dengar. Bahasa-bahasa yang digunakan sangat indah. Itu maksud dia. Kelapanya menanti dan memeriksa dengan perlahan atas pertanyaan orang yang dungu atau orang yang bebal. Orang dungu tak tahu apa, bebal ni tak tahu makan roba kau lagu mana. Tapi lagu itulah maksud dia orang mengaji payah. Kena dengar. Dia nak tanya soalan pun satu rahmat dah. Nak menanya soalan ni ketah orang setengah-setengah orang tu. Jadi kalau dia boleh nanya kita tunggu soalan dia. Jangan nak kata lambat tanya soalan. Tanya soalan. Tak tanya lagi. Biar perhati. Nanti dulu tu nak jadi orang alim. Orang zaman dulu ada seorang Pak Cik mari mengadu kepada seorang alim, nama gapo dia hamba tak ingat dah. Konsultan yang adil nama gapo dia. Dia mari tu jumpa Allah tu. Tok guru. Pop, dia letak tu kat dia. Pas lagu mana? Gitulah hamba nak nanya soalan ni. Tak lek gapo dia, katanya tok guru tu. Gini lah dia buat cerita dia. Lama. Sudah tanya soalan. Pas soalan kedua lagu mana? Tanya pula soalan kedua. Pas sudah pun dia pergi. Pergi pun dia pergi. Apa masa dia mari mula-mula saat ni sejak dia menanya soalan. Tukar dia tu hak tajam dia cocok atas kaki tok guru kawan tu. Dia duk nanya dia pop dia tak khabar dia duk tukar dia nanya soalan. Kawan tu orang alim tu kerana dia takut orang anak murid tanya. Tok guru apa tok royaknya saat ni? Berkubai dah darah kata. Apa tok guru tok royak kata, "Pak cik akak sikit tukar tu Pak cik tindih atas kaki hamba tu patut royak lagu tu." Katanya tok guru dia orang mari dengan hajat. Dia penuh dengan semangat nak bertanya, hamba takut royak lagu tu hilang soalan dia. Nyo mari terkejut orang tua ni nak menanya soalan, nyo mari penuh harapan. Dia mari kita kata, ya kejut kau hamba telatah kau apa dia takut teringat soalan. Biarlah. Kita sapa peringkat lagu tu dok. Nah. Ai rasa bergocoh dengan pak cik tu. Pak cik ni mengaji sekolah kau tidak ni. Cocok kaki orang tak reti apa hang. Orang dulu boleh tanggung sabar lagu tu. Sehingga ke perbuatan dia menjadi cerita dalam buku-buku. Menjadi pedoman kepada orang-orang selepas daripada tu. Nah, kita nak buat lagu tu berlakon boleh. Hak realiti tu payah juga nak buat. Kesembilannya membaikkan dan membetul akal orang yang bebal dan orang yang jahil dengan menunjuki akal jalan kebajikan dan jalan yang benar dan meninggalkan memarah dan menggertak akal orang yang baru belajar. Jangan cepat kata, jangan cepat sopa, jangan cepat jekoh. Tapi kita tengok kadang-kadang guru kita hok jenis backing jekoh bajerah. Kenalin dadak kita. Ambo tak tahulah. Jarang jumpa seorang guru hok rapat dengan ambo sebab ambo ni bahasa jenis ngaji duduk belakang tiai pacerah. Duduk jauh daripada guru sebab kalau jadi guru ambo sudah lalu ambo jadi kenalin dak-dak selalu. Kalau bukan guru ambo tak apa. Boleh kecek boleh apa? Sudah kalau dia guru ambo sudah. Nalin dak-dak selalu. Dia tengok pun nalin dak-dak dah sudah salah ambo. Nanya soalan tak pernah tanya soalan. Ambo mengaji dengan Habib Omar, ambo tak aja tanya soalan. Ketah gegar. Popok ni kita tengok orang mari, mudah cumik bau tanya soalan. Kita kakak tak tahu alik ili alik jatuh. Ngajilah dengan mana-mana guru di Malaysia sekalipun, payah kita. Suka duduk belakang, suka duduk celah tiai. Waktu mengaji setara ni sebab duduk celah tiai. Masuk aling tiai pada kita. Jadi ada guru marah tu kena ada. Tetapi guru yang nak mendidik biasanya lemah lembut dengan anak murid. Tu tradisi dia lagu dah. Lagu mana guru backing pun dia tetap menyayangi anak murid dia.
Cerai sejarah cerita seorang guru ni sangat banyak. Nah. Kesepuluhnya jangan malu daripada mengatakan kita orang alim, jangan rasa malu, jangan rasa aib, jangan rasa kita ni hamba royak lagu ni jatuh title hamba. Nah, hamba ke doktor ko, profesor ko, rektor ko, Power Ranger ko. Jadi malu hamba nak kata tiada aku tahu. Hamba tak tahu benda ni. Minta maaf, saya tak faham soalan ni, saya tak tahu tu. Nah. Atau mengatakan wallahu a'lam. Teh sikit. Biasanya orang kalau tak tahu dia sebut wallahu a'lam tu. Nah. Wallahu a'lam. Lah ni ramai orang dia tak tahu dia sebut wallahu a'lam. Allah lebih mengetahui. Sayyidina Umar tanya seorang sahabat mengenai satu hukum. Sayyidina Umar ni suka bertanya. Sebab apa? Sebab dia duduk dengan Rasulullah tak banyak. Dia ada waktu dia kena kerja. Jadi pagi-pagi Nabi kecek secara dia dengan sahabat, dia tak tahu. Maka kadang-kadang dia terlepas hukum akal. Maka dia tanya sahabat. Dia tanya, dia mau tahu tak hukum ni? Katanya sahabat tu, wallahu a'lam lah. Hamba tak tahu tu. Wallahu a'lam. Katanya Sayyidina Umar, hamba tak tanya ilmu Tuhan. Memanglah Tuhan lebih tahu, wallahu a'lam. Ilmu demo tahu kau tak? Saya tak tahu. Apa rasa berat sangat mulut nak sebut saya tak tahunya? Koyak jelas lagu tu. Jangan dia kata wallahu a'lam. Memang Tuhan lebih alim. Hamba tak tanya ilmu Tuhan. Tanya ilmu demo tahu tak? Tak tahu. Koyak jelas lagu tu. Ni ada orang ni wallahu a'lam. Koyak saya tak tahu. Wallahu a'lam ni ada lagi takabur sikit-sikit. Dia kena sebut direct. Saya tak tahu. Ni bukan bidang saya, ni bukan tugas saya. Saya tak reti langsung bab kau ni. Macam lo ni kan? Lah ni sudah builah tajuk apa dia, orang jahil lepak sirak pun komen juga bab ni. Orang tak tahu apa pun komen juga bab apa? Rasa pandai, rasa bisa dalam semua bab. Semua hak tak mengaji pun jadi pandai. Tengok lo ni dalam netizen masyarakat. Dia pula menghukum ke orang ni alim, orang ni betul, orang ni tak betul. Weh, dia tak mengaji, dia pula pandai pada tutup guru hak dalam tu orang-orang alim dalam tu. Nampak orang alim pula tak cerdik, orang hak jahil pula cerdik dalam internet. Nah, sebab tu Rasulullah tak iktiraf internet ni. Ni Google ke apa dia tak tahu hak mana betul, hak mana salah. Kecuali orang yang di guru dipanggil. Nah, Nabi kata akhir zaman ilmu akan hilang dengan dimatikan ulama. Orang alim baru diiktiraf dalam dada dia baru dipanggil ilmu. Dalam Google, dalam apa? Hak tu tak dipanggil ilmu lagi. Ya kata-kata tiada aku tahu atau mengata wallahu a'lam. Tak kala syok pada masalah. Masalah ni saya tak ingat. Nak kata tak tahu, gitulah wallahu a'lam gitu. Atau belum zahir akan dia masalah, saya tak nampak lagi masalah ni. Ataupun tak jumpa cari ko. Yakni jikalau syok pada masalah atau tiada tahu ia akan masalah itu, maka hendaklah ia mengatakan wallahu a'lam. Hak moleknya saya tidak tahu. Sebut direct, saya tidak tahu. Atau mengatakan tiada aku tahu akan masalah ini. Dan jangan malu daripada mengatakan yang demikian itu seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul biladi syarrun faqala la adri hatta as'ala Jibril fasa'alahu faqala la adri hatta as'ala Rabb Izzah. Artinya bahawasanya seorang laki-laki bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa negeri yang terlebih jahat? Negeri apa dia yang paling jahat sekali di atas muka dunia? Maka sabda Nabi kata tiada aku tahu. Hingga aku bertanya akan Jibril, tak tahu tu nanti aku tanya Jibril. Tengok Rasulullah dengan ilmunya yang banyak masih ada lagi mengatakan perkataan saya tidak tahu. Maka bertanya Nabi kepada Jibril. Maka jawabnya Jibril pula jawab, saya pun tidak tahu. Hingga aku tanya Tuhan yang Maha Besar. Tengok ajar perkataan kita. Lebih-lebih lagi ketika kita belajar tu ajar dah perkataan saya tak tahu depan ni. Saya tak pandai. Bukan bidang tugas saya ni.
Bukan lapangnya saya ni. Saya tak reti bab ni. Sebut je lah lagu tu. Nah. Kesebelahnya hendaklah sungguh-sungguh berhadap kepada orang yang bertanya akan dia masalah dan menuntut faham akan soal orang itu supaya menjawab ia akan soal itu. Tanya orang menanya masalah, tanya orang mengadu masalah, kena dengar molek. Jangan sambil-sambil buang orang duk menanya masalah, kita duk buang. Pas mula tak faham masalah dia, berok jawab kok lain. Jadi antara adab orang alim dia kena perhati soalan sebab dia nak jawab. Kerana faham soalan itu nisful jawab dah. Faham soalan itu adalah separuh daripada jawapan. Sekurangnya kita faham soalan nak tanya kepada dia. Okey, separuh daripada jawapan dah tu. Boleh. Hok nak tambah lagi hok jawapan lah. Jadi kena cak ano, kalau orang menanya, kalau orang mengadu kena dengar. Oh, masalah lagu ni. Lainlah kawan tu duk buat. Ni buat koksi bukan masalah. Tu tak apa ikut dia nak buat kan. Tapi kalau menanya soalan kena cak ano supaya jawapan kita tepat. Al hukmu ala syai'i far'un an tasawwurih. Menghukum ke sesuatu itu mestilah tercabar daripada tergambarnya suatu masalah. Kita kalau tak faham gambaran soalan dia, kita tak boleh nak jawab. Kalau jawab gambaran yang salah. Dia kena faham masalah dia lagu ni tasawur lah, tergambar dah dia akan buat soalan dia lagu ni. Jawapan dia baru tepat. Ke-12, menerima dalil yang membenarkan perkataan orang atau perkataan murid dan jangan ditolak akan dalilnya itu kerana malu daripada orang banyak. Kerana mengikut yang benar itu wajib dan jikalau daripada orang yang di bawah kita sekalipun. Ni. Sebab tu kena ajar tawaduk. Sebab tu kena ajar royak tak tahu supaya jika berlaku masalah lagu ni, kita tak ingat masalah. Mainan banyak-banyaknya pening. Maka mari anak murid kata, ni masalah dia lagu ni tu guru. Ni dalil dia. Kita kena betul dalil dia. Tengok betul. Betul sungguh. Minta maaf hamba salah. Kena mengaku lagu tu. Jangan makna dia lagu tu demo tak pandai. Bukan tahap demo, dia membaca kitab berapa putih. Dia mau tahu mana. Jangan. Kalau dia buat mari dalil betul dah, kita kena akui. Lainlah kalau kita tengok, dia buat mari dalil. Anak murid ke? Masya-Allah dalil entah sebutir kitab baru baca. Entah baca 5 butir kitab entah akan jumpa dalil lagu lain pula. Dalil kitab ni kata lagu ni. Dalil kitab ni kata lagu ni. Dalil kitab ni kata lagu ni. Pendapat tu ada 5. Jadi hamba kecek tu hok khulasah dah. Lagu tu kena beri penerangan kepada dia, ajar anak murid lagu tu. Jangan kata anak murid mari dalil tak terima ataupun tak wi sebab apa tok guru aku akui dalil betul dah, apa dia kata salah lagi. Kadang-kadang anak murid akan jadi fitnah. Tok guru aku tak terima kebenaran tu, metai-metai dari orang lain ke apa dia semua. Aku mari dalil betul dah. Dia baru baca sebutir kitab. Tok guru dia baca 50 butir kitab dah. Nalih dak-dak lah kawan tu nya. Kadang-kadang anak murid dia rasa betul dah, tepat dah hamba murid dalil. Ni dalam kitab nah sebut lagu ni. Jadi kena ajar. Kalau anak murid buat mari dalil, siapa dia pun buat mari dalil, kena terima kalau benda tu benar. Kerana dalil ni kadang-kadang ada orang menurut dia tu dalil dah. Ada orang kata tak dalil lagi. Banyak lagi dalil tu boleh ambil son ni. Supaya orang mengaji lah. Ada orang jenis mengaji hadis cepat nak hukum orang. Haram makan ayam, Nabi tak makan ayam. Habis haram makan ayam, tak boleh makan ayam. Bunyi ngaji hadis. Ngaji hadis bui selalu. Ngaji hadis royak selalu hukum hakam. Berat lagu ni duk main bui lagu ni. Orang ulama pekoh nak bui satu hukum, dia jumpa belah-belah hadis, puluh-puluh hadis baru nak waktu ambil satu hukum. Kita baca Bukhari baru hukum waktu ambil berak-berak tak tahu alik jatuh. Pulak-pulak ni ambil mazhab Syafi'i, kalau tak betul dengan Bukhari, mazhab Syafi'i itu salah. Sudah kata. Mazhab Syafi'i tahun berapa, Bukhari tahun berapa? Bukhari ni hidup lepas pada meninggal lama dah Imam Syafi'i. Bila masa Syafi'i nak membuat mazhab dia rujuk Bukharinya? Bukhari ni anak murid kepada anak murid Bukhari. Imam Bukhari anak murid dia Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad Ibn Hanbal guru pada
Imam Bukhari lagi. Pas lagu mana? Lagu mana? Tak ada pun dengan Imam Syafi'i. Orang lah ni buka Bukhari, buka fiqh sunnah, kau apa dia? Cari hadis, cari mazhab Syafi'i. Katanya siapa dia? Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Dia kata ambo semakin mengaji hadis, semakin kuat ambo tengok mazhab-mazhab ni. Semakin kuat mengaji hadis, semakin nampak betul mazhab-mazhab pak ni. Kita semakin mengaji hadis, semakin salah nampak Syafi'i kau salah lah ni. Kau mengarut. Hambali kau mengarut lagi. Hanafi tak sedok kira, memang tak pakai lasu. Ni kata lagu tu, mengaji hadis betul. Katanya Syekh Maulana Zakaria Kandahlawi kata, semakin ambo mengaji hadis, semakin kuat ambo tengok kebenarannya pak mazhab. Nah, ni tak saya pakai mazhab dah. Alla mazhabiyah. Tidak bermazhab. Nah. Apa? Dia hujah dia kata orang ni apa masyarakat sekarang berpecah kerana mazhab. Ni mazhab ni, mazhab ni. Semaya tak boleh ikut orang. Maka mazhab ni menyebabkan perpecahan umat Islam. Maka kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sedap dia kata. Maka kalau kembali kepada Quran dan hadis, kita akan bersatu kerana sumber yang sama, Quran sama, hadis yang sama. Kalau kembali kepada Quran dan hadis, bukan jadi pak mazhab, jadi berjuta mazhab. Mazhab ambo ikut ambo nak kata. Dia baca sebuti hadis. Dia faham hadis lagu tu. Ni baca 15 hadis. Sekadar mazhab dia. Tidak ke membuka lagi jalan perpecahan. Sekurang-kurangnya pecah jadi pak apa dah. Pada berjuta mazhab. Kalau orang rojok sendiri Quran, rojok sendiri hadis, tak tahu alik-alik jatuh ilmu hadis pun tak tahu, pakai baca lagu tu, beli kitab hadis baca tu kak nyosyarah ke dia, Allah Rabbi. Jadi kena ikut mazhab. Mazhab lah yang menyatukan umat. Ketiga belahnya, mengikut kepada yang benar dengan kembali kepadanya ketika tersalah ia pada suatu masalah. Kalau ia silap masalah orang wak mari wak betul, ikut itulah. Tu sebenarnya. Kerana mengikut kebenaran itu wajib. Gawa mengikut kebenaran itu ahaqqu an yuttaba. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu paling berhak untuk diikuti. Kalau kita nak cari kebenaran di dalam ilmu kita, jangan rasa malu kalau kita nak menarik pendapat kita hak salah. Pendapat salah. Hamba kena tarik ni. Ni tak puas hati pula. Minta maaf pok. Saya awak ada degree. Sudah tanya lagu tu, sudah kata. Nyanyo kawan tu tak tahu balik jatuh. Orang ni ngaji bawah pohonnya pun tak penting. Hak penting kalau dia mari benda betul, okey terima. Lagu tu. Keempat belahnya menegah ia akan orang yang belajar akan ilmu yang memberi mudarat akan dia. Kita orang alim kena tahu anak murid kita setara mana. Kalau anak murid kita jenis ada nafsu, ada apa dia, jangan belajar ilmu lebih-lebih, takut jadi sombong. Sebab tu kita tengok di pondok ada istilah khidmat. Sebab apa kita tengok ada setengah guru tak uri anak murid dia belajar, suruh anak murid dia khidmat. Sebab apa? Kerana dia tengok perangai anak murid dia ni, kalau semakin ada ilmu semakin rasa sombong. Semua rasa hebat, semua rasa. Maka tak suruh dia ilmu lah sikit, suruh dia khidmat. Barulah balance di antara ilmu dia dengan adat dia. Ada dia suruh khidmat, ada dia suruh gini. Maka atas penilaian seorang guru. Ada kata, mu tak usah mengaji ilmu ni, bahaya kat mu. Ada orang ilmu ni, mu tak boleh ilmu ni, mu jadi punuh. Ada ilmu ni, boleh. Perangai mu molek, tu sesuai. Dia tengok, kalau mudarat kepada diri dia, tak usah dah tu. Jadi mengarut dah tu. Awak boleh dah belajar ilmu ni, ni tak boleh belajar lagi. Sesuai. Kerana mudarat kepada diri. Ilmu itu manfaat, tetapi sesuai dan tidak sesuai dengan seseorang itu lain pula. Semua katanya Imam Ghazali kata, semua ilmu itu bermanfaat, hatta ilmu sihir sendiri pun beri manfaat belaka. Kerana kelebihan ilmu itu. Tetapi mudarat tu atas diri orang. Kelima belah menegah ia akan orang mengkosak dengan belajar ilmu, wallahu a'lam.